Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, pada kesempatan ini ingin saya berkongsi sebuah aplikasi hadis yang biasa saya guna. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kalau melihat video-video saya, bila saya baca hadis, biasa saya sedang merujuk kepada phone kan. Jadi aplikasi hadis ini bagi saya sangat bagus dan ingin saya syorkan kepada tuan-tuan dan puan-puan agar muat turun dan install dalam phone masing-masing ya. Ia boleh install untuk Android dan juga untuk iOS. Ia percuma, tetapi kalau kita ambil Pro version, harganya ialah RM35 untuk setahun. Saya ambil Pro version. Kenapa? Saya nak supaya dengan RM35 ini saya dan orang-orang lain yang membeli Pro version itu, kita dapat memberi sumbangan kepada developer aplikasi ini untuk mereka menambah apa-apa ciri lain, menambah kitab lain ataupun membuat apa-apa aplikasi lain yang bermanfaat untuk kita umat Islam ya. Jadi tuan-tuan, sangat bagus. Apa yang bagusnya? Mari saya tunjuk ya. Pertama sekali, kalau boleh fokus, ia mengandungi 9 buah kitab hadis. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah. Lepas tu apa lagi? Muwatta' Imam Malik, Musnad Ahmad dan juga Sunan Ad-Darimi. Sunan Ad-Darimi ada 9 buah kitab. Baik. Kemudiannya bila kita baca mana-mana hadis, ada nombor hadis dan yang menariknya aplikasi ini memberi 2 nombor hadis. 2 nombor hadis ya. Sebagai contoh, kalau boleh nampak, sebab kadang-kadang hadis itu edisi muhakkik yang berbeza memiliki penomboran yang berbeza. Kita cari berdasarkan nombor hadis tak keluar. Jadi ada 2 nombor hadis di atas, di bawah berdasarkan Fathul Bari. Kemudian diberikan juga kitab, sekarang ni kitab pengubatan, bab tentang talbinah untuk orang sakit. Kita boleh nampak kan? Alright. Kemudiannya teks Arab. Teks Arab ini mudah dibaca, boleh di-adjust size font. Ini penting bagi saya yang kena pakai reading glasses ni kan. Jadi boleh adjust. Nampak ni? Senang baca kan? Okey. Kemudian beserta dengan terjemahannya. Beserta dengan terjemahannya. Kemudian teks ini pula, saya bagi contoh, kita boleh select. Ni saya contoh, saya select bahagian mana yang saya nak. Kita boleh copy dan kemudian boleh paste dalam WhatsApp ke, dalam Telegram ke, dalam email ke, dalam apa-apa lain lah. Jadi ada fungsi copy and paste, baik untuk yang Arab mahupun yang terjemahannya. Ya. Sebagai contoh, sekejap. Ini saya cuba highlight sedikit di bahagian terjemahannya ya. Jadi bila kita dah highlight tu, adalah fungsi di atas tu. Kita nak copy ke, nak share ke, nak buat catatan ke apa ke ya. Kemudiannya di bahagian bawah ini, alright, kita boleh nampak fungsi yang saya rasa semua orang suka, ialah kanta pembesar. Maknanya apa? Cari. Maknanya kita boleh mencari hadis baik dengan menaik teks Arab ataupun dengan menaik teks dalam bahasa terjemahan. Ini terjemahan Indonesia, tetapi terjemahan yang mudah kita di Malaysia ataupun di Singapura, di Patani, di Brunei untuk memahaminya ya. Baik. Kemudian katakan ini adalah Sahih Bukhari, kita nak rujuk berdasarkan tajuk-tajuk kitabnya. Dalam Sahih Bukhari ya. Tajuk-tajuk kitabnya pun boleh. Kemudian kita klik, keluar lagi pula subchapter, chapter and subchapter. Jadi ada manfaat juga di sini. Untuk kita nak cari hadis, nak type ke, kita boleh cari hadis berdasarkan nombor hadis. Mana-mana nombor boleh. Kita boleh cari hadis berdasarkan teks hadis itu. Kita type perkataan, kata kunci, baik yang Arab maupun yang terjemahan. Kita boleh cari hadis juga dalam babnya, dalam kitabul janaiz. Kita pun cari kitab jenazah, kemudian kita cari bab yang kita nak, kemudian kita boleh rujuk di situ. Kemudiannya fungsi lain, benefit yang lain, kelebihan yang lain ialah
hadis-hadis tersebut juga diterangkan darjatnya. Macam ini daripada Sunan Abu Daud, nampak di situ, okey, hasan. Bila kita klik tab di situ, akan diterangkan ya, menurut Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Jadi bagi Sahih Bukhari dan Muslim tak ada darjat lah. Bagi Sunan Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah berdasarkan penilaian Syekh Al-Albani. Untuk Muwatta' Imam Malik, Muwatta' Imam Malik menurut Syekh Salim Id Al-Hilali. Okey. Kalau Musnad Ahmad berdasarkan Syekh Syu'aib Arnaud, berdasarkan penilaian Syekh Syu'aib Arnaud dan rakan-rakannya. Okey, kalau Sunan Ad-Darimi berdasarkan penilaian Syekh Husin Salim Asad Ad-Darani yang baru saja meninggal dunia sebulan 2 yang lepas ya. Jadi kita dapat mengetahui darjat hadisnya. Darjat hadis, dan ini sudah tentu sesuatu yang penting bagi kita semua ya. Kemudian antara fungsi lain, ada fungsi bila hadis yang kita dah baca tu, kita boleh tandakan star di situ ataupun maksudnya bookmark untuk kita gunakan. Macam saya, sebelum saya nak buat sesuatu video, saya akan cari hadis yang berkaitan, kemudian saya bookmark. Bila saya buat video dan saya nak bacakan hadis tu, tak payah saya cari semula, kerana saya telah pun bookmark siap-siap ya. Ini sebagai contoh, saya telah bookmark beberapa hadis yang saya nak buat untuk kuliah. Sebenarnya beberapa hadis tentang keutamaan bulan Syakban, sebab sebelum ni saya buat video tentang keutamaan bulan Syakban kan. Jadi ada di sini ni ya. Kemudian kita ada ruang juga kalau kita nak buat catatan sendiri, boleh juga. Okey, apa lain fungsi lain? Sekejap saya tunjuk ya. Saya cuba cari fungsi lain untuk ditunjuk. Okey. Kadang-kadang sebuah hadis itu, kita baca, ini hadis Sahih Bukhari. Kita nak tahu hadis ni ada diriwayatkan dalam kitab lain ke tidak. Dan jika diriwayatkan tu, lafaznya sebiji sama ke lain-lain ke. Jadi bila kita scroll sampai ke bawah, dibagi juga hadis yang berkaitan ataupun hadis terkait daripada rujukan lain. Kalau Sahih Bukhari, kalau hadis ni berulang dalam Sahih Bukhari, dia akan bagi tahu, kita boleh rujuk, dan juga dalam kitab-kitab lain. Sebab hadis yang sama tu kadang berulang dalam kitab lain, tetapi mungkin dengan lafaz sedikit berbeza, ada penjelasan tambahan dalam lafaz tersebut. Jadi kita boleh manfaatkan di sini ya. So ini teks, jadi dia kata hadis terkait ataupun hadis berkaitan dengan ni, kita boleh ambil manfaat di sini. Kemudiannya ada gambar orang kat tepi tu kan. Bila kita tap di situ, diterangkan pula tentang perawi-perawi dalam sanad hadis tersebut. Hoi, rugilah siapa tak ada aplikasi ni. Rugilah siapa yang berkira, RM35 setahun. Setahun tau, bukan sebulan. Okey. Jadi tentang perawi, namanya, generasi tabi'in, nama gelaran dia apa, tarikh meninggalnya bila. Okey, jadi sebagainya. Dan itu beberapa ciri daripada aplikasi ini. Saya telah lama menggunakannya. Tak silap saya pada saat ia mula dikeluarkan banyak tahun dulu. Okey, jadi sekali lagi saya nak anjurkan. Okey, beberapa kalau kita pergi pada homepage ni, hadis yang terakhir kita baca, dia akan tunjuk balik lah hadis yang baru kita baca ke. Ini kita hadis, dan ini okey, hadis pilihan. Kadang-kadang dia akan berdasarkan harian ke 2 hari ke apa, dia akan bagi satu hadis. Kadang-kadang kita nak baca hadis tapi tak tahu nak baca hadis mana. Yang ni dia akan sendiri akan pilih ya. Ada hadis pilihan. Kejap, ini internet tak jalan, saya try sekejap. Loading. Okey, sudah keluar sekarang ni. Okey, hadis pilihan ini. Okey, ini hadis yang last kita baca. Ini kita hadis. Alright, kita ada hadis pilihan. Kita ada poster hadis. Kita ada playlist hadis. Okey, dan
macam-macam lagi lah. Okey. So sekali lagi sangat banyak manfaatnya ayuh kita muat turun, ayuh kita memanfaatkan aplikasi ini disediakan oleh orang Islam kepada kita umat Islam. Ayuh sama-sama kita manfaatkan ya. Sebab kalau nak beli kitab hadis mahal. Kemudiannya sebahagian fungsi-fungsi dalam aplikasi ini tak ada dalam kitab hadis. Kan? Jadi ada aplikasi ini sebenarnya sangatlah memudahkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa lagi ya? Sila exit video ini, tag pada tajuk, keluar description, sila install sekarang juga. Alright? Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.